Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Akila binti Azahar daripada kelas 2 PPSMP Pendidikan Jasmani 1. Okey, saya akan terangkan sedikit tentang buku yang kumpulan kami telah pilih, iaitu novel Pelari Muda hasil karya daripada Ghazali dengan Azia. Okey, sebenarnya buku ni adalah merupakan buku Komsas tingkatan 1 yang telah diguna pakai di negeri-negeri utara seperti Pulau Pinang, Perlis, Perak dan Kedah. Okey, saya akan terangkan sedikit tentang sinopsis buku novel ni. Okey. Watak utama bagi cerita ni ialah Kamarul. Beliau merupakan pelajar tingkatan 5 dan juga seorang atlet dalam sukan olahraga. Okey. Kamarul ni dia pernah sertai kejohanan sukan C dekat Brunei, dan untuk tahun seterusnya pula dia perlu bersiap sedia untuk sukan C di Bangkok pula. Dia telah dilatih oleh Encik Kadir, dan daripada pencapaiannya yang baik tu, dia telah menjadi semakin popular dan disanjungi oleh seluruh warga sekolahnya. Daripada situ, Kamarul ni mula bersikap sombong, ego, dan dia semakin hari semakin tak berdisiplin dalam menjalani latihan. Kemudian Encik Kadir ni menasihati dia supaya jangan jadi seperti itu, dan teguran Encik Kadir tu dia dibalas dengan jawapan dan kata herdik-herdik daripada Kamarul. Okey, Sarida ialah kawan baik Kamarul, di mana dia juga telah cuba menasihati, memberi kata-kata motivasi kepada Kamarul, tapi Kamarul merasakan yang Sarida tu iri hati dengan pencapaian yang diperoleh sekarang, dan dia mula menjauhkan diri daripada Sarida. Okey. Suatu hari, Kamarul telah terlibat dalam satu kemalangan mana beliau telah dilanggar oleh sebuah kereta dan dimasukkan ke hospital. Okey, semasa dia berada di hospital, Encik Kadir dengan Sarida yang selalu ziarah dia, bantu dia sehingga dia sembuh daripada kecederaan. Selepas tu dia mula rapat, dan hubungan diorang ni jadi semakin baik semulalah. Kemudian Kamarul dia berhasrat untuk teruskan dia punya untuk pergi ke kejohanan sukan C. Okey, di situ Kamarul berjaya meraih pingat emas dalam acara 100 meter dan juga 400 meter. Dia berasa sangat-sangat berterima kasih kepada Encik Kadir kerana telah membimbing dia dan menjadi pendorong kepada kejayaan dia. Kemudian selepas dia balik ke Malaysia, Kamarul telah disambut baik oleh rakan-rakan dia serta ibu bapa. Itu saja sinopsis bagi novel ini. Okay, dengan menggunakan novel Pelari Muda ni, kami akan mengenal pasti jenis-jenis wacana dan juga gaya penulisan yang digunakan ataupun yang terdapat dalam novel ini. Kemudian kami akan memberikan sedikit contoh-contoh yang berkaitan dengan jenis-jenis wacana dan juga gaya penulisan yang digunakan. Asma Haji Omar pada tahun 1986. Wacana ni adalah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur ataupun penulis. Kemudian pelahiran sistem bahasa dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa, dia akan menyumbangkan ke arah menjadikan pertuturan ataupun sesuatu tulisan tu menjadi sesuatu yang bermakna
semasa kita berkomunikasi. Okey, kemudian menurut Harimurti 1982, dia beranggapan bahawa wacana ni boleh direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh. Contoh dalam novel, buku, siri ensiklopedia, paragraf ataupun kata yang boleh membawa amanat yang lengkap. Okey, daripada pendapat-pendapat tokoh ni kita dapat tafsirkan bahawa wacana ni adalah sesuatu yang kita sering kali guna dalam sesi komunikasi kita, dalam kehidupan seharian kita. Okey, itu dapat saya simpulkanlah konsep wacana tu. Okey, saya di sini pula akan menyambung berkaitan dalam wacana. Okey, dalam wacana terdapat berbagai cabang, di antaranya jenis wacana. Okey, terdapat berbagai jenis wacana yang kita dapat pelajari atau dapat dilihat melalui novel yang kami akan kaji ini, iaitu seperti penanda penghubung, penanda rujukan, penanda leksikal, penanda pengguguran dan penanda pergantian. Dalam novel Pelari Muda ini terdapat berjenis wacana yang dapat dilihat. Sebagai contoh, dalam penanda penghubung terdapat berbagai cabangnya pula, iaitu seperti penanda penghubung musabab, penanda penghubung tempoh, penanda penghubung tentangan, penanda penghubung tambahan dan penanda penghubung kesimpulan. Okey, penanda penghubung tambahan adalah untuk menambahkan sesuatu maklumat terhadap sesuatu perkara. Yang ini dapat dicontoh pada muka 92, dialog di antara Cikgu Zainal dan Kamarul berbunyi, di samping itu, walaupun kamu bergiat dalam sukan, pelajaran janganlah diabaikan. Pelajaran sangat penting demi masa depan kamu nanti. Selain itu, bagi penanda penghubung tentangan pula adalah untuk menunjukkan pertentangan maklumat dengan sesuatu perkara. Hal ini dapat dilihat pada muka 41, iaitu akan tetapi Kamarul tidak membantah arahan Cikgu Zainal menyuruhnya lari sebagai denda, akan tetapi merupakan ayat merujuk kepada penanda penghubung tentangan. Bagi penanda penghubung tempoh adalah untuk menunjukkan suatu masa atau siri berlakunya sesuatu perkara. Ianya dapat diambil contoh pada muka surat 34. Okey, di mana kemudian setelah dia terkenal dan wajahnya selalu terpapar di dada akhbar dan televisyen, sedikit demi sedikit perangannya mula berubah, daripada suara peramah berubah menjadi keras kepala dan sombong. Kemudian adalah merupakan ayat yang menunjukkan kepada penanda penghubung tempoh. Okey, contoh yang lain juga berbunyi, dia menyandar ke kusyen sambil menoleh kepala kepada emaknya. Kemudian juga dia mencapai akhbar lalu meneliti berita sukan tanah air. Okey, penulis menggunakan kemudian untuk menunjukkan sesuatu siri atau tempoh berlakunya apabila Kamarul menoleh kepada emaknya sambil mengambil surat khabar. Okey, bukan itu saja, dalam novel ini juga terdapat penanda pergantian, iaitu merupakan pergantian sesuatu unsur dalam wacana. Okey, sebagai contoh, penulis menggunakan perkataan kontingent untuk merujuk kepada satu kumpulan yang besar, iaitu kontingen Malaysia, kumpulan Malaysia yang berangkat ke Sukan C. Okey, sebagai contoh, pada muka 106, kontingen Malaysia dengan megah dan penuh semangat berbaris dengan peserta lain untuk membuat lintas hormat. Ini menunjukkan bahawa kontingen itu adalah sebuah kumpulan yang besar, untuk menunjukkan satu kumpulan besar yang berada di satu kelompok, di satu tempat. Okay. Dengan jenis-jenis wacana ini, pelbagai perkara yang dapat dilihat. Oleh itu, penulis menggunakan pelbagai jenis wacana semasa menulis novel ini supaya menampakkan kepelbagaian dalam penulisan dan untuk menarik perhatian pembaca supaya tidak bosan.
Okay, jenis-jenis wacana ini terdapat banyak jenis wacana dan dapat diaplikasikan. Di dalam buku novel yang kami kaji ini, Pelari Muda, terdapat pelbagai. Tetapi dengan penggunaan yang baik oleh penulis dan menunjukkan satu penulisan novel yang baik, yang berkualiti, yang mudah dibaca, yang mudah difahami oleh pada peringkat umur awal usia. Terima kasih. Baiklah, dari segi permulaan cerita Pelari Muda, cerita ini dimulakan dengan kemuraman wajah Kamarul yang menjadi tanda tanya emaknya. Kamarul terfikir akan kesilapan dan kata-kata terhadap Saridah menegur sikapnya yang kian berubah setelah terkenal. Rakannya, Suris juga hairan akan perubahan sikap Kamarul yang dilihat semakin menjauhkan diri daripada jurulatih dan rakan-rakan sekelas. Jurulatih kecewa akan sikap Kamarul yang tidak berdisiplin dalam latihan. Manakala dari segi plot iaitu perkembangan, prestasi Suris dilihat kian memberangsangkan manakala kecergasan Kamarul semakin merosot. Hal ini menyebabkan jurulatihnya kecewa. Kamarul semakin angkuh dengan latihan yang dilakukan secara bersendirian. Saridah menghantar surat kepada Kamarul untuk memohon maaf. Namun Kamarul hanya bersikap acuh tak acuh. Yang ketiga adalah konflik. Kamarul bertekak dengan jurulatihnya kerana bertegur akibat tidak berdisiplin. Kamarul mengatakan bahawa dia mampu berjaya walaupun berlatih secara bersendirian. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Kamarul mengalami kemalangan sehingga mengakibatkan kecederaan di lutut dan muka. Yang keempat pula adalah klimaks ataupun kemuncak. Kamarul insaf akan kesilapannya dan berbaik-baik semula dengan jurulatihnya. Kamarul gigih berusaha walaupun masih belum sembuh sepenuhnya. Berbekalkan semangat yang diberikan oleh jurulatihnya dan pertemuan dengan pelari terhadap Filipina juga, Kamarul berjaya berlatih semula dan bersedia untuk penentuan tersebut. Akhir sekali adalah peleraian. Peleraian, Kamarul berjaya dalam larian dan mendapat pingat emas yang diinginkan. Kamarul pulang ke Malaysia serta disambut meriah oleh keluarga dan rakan-rakannya. Dari segi gaya bahasa pula ada 7. Yang pertama adalah sinkope. Contohnya, kamu nak ke mana ni? Tegur Mak Jah. Tak bersampul, kata Juriah. Yang kedua adalah simile. Contohnya, pecutannya bagaikan seekor kuda liar, bergerak-gerak seperti diusik-usik. Yang ketiga adalah metafora, datang mengetuk pintu hatinya. Yang keempat adalah anafora, maafkan aku Saridah, maafkan aku Cikgu Zainal, maafkan aku Encik Kadir, maafkan aku kawan-kawan. Yang kelima adalah personifikasi, contohnya menanamkan rasa cemburu pula di hatinya. Hatinya dicengkam dengan 1000 kemarahan. Yang keenam adalah peribahasa. Memang kalau hendak diturutkan hati, dia ingin memulangkan paku buah keras. Hatinya dicengkam dengan 1000 kemarahan. Yang ketujuh adalah bahasa asing, iaitu TV, iaitu singkatan kepada televisyen. Sorry Kamarul, jawab Suris. Selain itu, scoreboard, just friend, don't worry dan juga spotting. Okey, kesimpulan daripada tugasan ini, sebenarnya manusia ni berwacana dalam apa cara yang dilakukan, apa jua yang dilakukan dalam kehidupan seharian mereka. Daripada situ, wacana ni dihasilkan bagi menyesuaikan dengan tujuan yang tertentu dengan mencapai hasrat bagi mereka mengubah cara sebutan dalam bahasa yang digunakan dalam komunikasi. Di mana untuk mencapai hasrat berkenaan, wacana ni didapati lebih banyak digunakan dan banyak dimanfaatkan sejajar dengan penggunaan bahasa Melayu. Fenomena ini memperlihatkan bahawa wacana ni merupakan salah satu wacana pedoman umum sebutan baku bahasa Melayu, iaitu dia dibentuk mengikut kehendak sesuatu struktur sosial, iaitu institusi
dan juga organisasi yang di mana ia menyumbang kepada pembentukan dimensi sosial di dalam dasar ataupun ideologi institusi tersebut, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Sebenarnya wacana ni mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu dan juga dia merupakan dia memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seharian kita untuk berkomunikasi. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.